Soalan 1. Dalam solat berjamaah mohon Ustaz terangkan keadaan di mana makmum perlu atau tak perlu menghabiskan bacaan Fatihah bagi membolehkan makmum mendapat rakaat tersebut bersama imam. Mazhab Hanafi mengatakan al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Maka makmum tak perlu baca sebab dah cukup bacaan imam. Makmum diam. Kalau ada makmum di belakang diam dari awal sampai akhir, solatnya sah. Sebab bacaan ini dah ditanggung oleh imam. Makmum apa namanya? Makmum diam. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau imam ni baca jahar, makmum tak perlu baca lagi. Sebab dia dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Diam dia. Cukup. Sebab dia dah dengar bacaan imam. Maliki. Kecuali pada zuhur dan asar. Dia mesti baca. Sebab dia tak dengar bacaan imam. Mana kita dengar? Mazhab Syafi'i, makmum mesti baca Fatihah. Dan saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tetap baca di belakang. Solat zuhur saya baca, solat asar saya baca, solat maghrib, isyak subuh pun saya baca. Bila Ustaz baca Fatihah, selepas imam baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai habis. Ini dia kata waktu habis. Macam mana cepat betul imam? Ayat apa dia baca? Yasin. Allahu Akbar. Oh, pendek betul baca imam. Bila kita sampai ke masjid, imam itu nak ruku, Allahu Akbar. Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat. Maka bila kita masuk ke masjid, nampak imam nak ruku, kita terus saja maju, tapi jangan terus ruku. Banyak juga makmum ni terus ruku, Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Fatihahnya? Fatihah makmum ditanggung imam. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun, bila dapat imam sedang rukuk, takbiratul ihram terus rukuk, sudah terhitung satu rakaat. Soalan 2. Jika imam tak menyedari solatnya batal atas sebab-sebab tertentu, bagaimana status solat makmum yang mengikutnya sehingga salam? Adakah makmum masih dapat fadilat pahala? Kita sembahyang, manakala imam sujud, Allahu Akbar, nampak di tumit imam apa tu? Cat. Orang Kuala Lumpur sebut cat juga. Pen. Itu kalau ada di tumit atau di kulit, itu air wuduk tak masuk. Air wuduk bila tak masuk, wuduk batal. Kalau wuduk batal, solat batal. Maka kalau imam itu solat dia batal, makmum mufaraqah, memisahkan diri daripada imam. Selepas solat bagi tahu imam, tu imam, itu tumit awak. Oh, aku tak nampak tadi. Yalah, tumit mana nampak? Orang lain tengok. Sebab itu wuduk tu mesti kita tengok semuanya. Itu yang zahir. Bagaimana kalau kita tak tahu? Nahnu nahkumu bizawahir. Rupanya imam ni pula imam yang tak banyak belajar. Dia pula takut dan malu. Sebenarnya tengah sembahyang tadi dah keluar angin. Kita tak tahu. Dia tak bagi tahu. Maka kita tidak dihukum pada yang kita tak tahu. Takkan kita tanya, Tuan Imam, apakah tadi semuanya sukses? Mana kita tanya? Kita hanya hukumkan pada yang kita tahu saja. Yang kita tak tahu, Allah tak hukumkan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kepelbagaian mazhab itu merupakan rahmat Allah. Bagaimana kita perlu meraihkan perbezaan fahaman tersebut? Saya dah jelaskan tadi. Bila imam membaca Fatihah, maka menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca karena imam sudah baca. Dalam mazhab Maliki, makmum tak perlu baca kalau imam baca jahar. Dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap baca walaupun imam dah baca.
Sebab mazhab Syafi'i berpegang pada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tak sah sembahyang bagi sesiapa yang tak baca Fatihah. Saya sampaikan 3 mazhab, tapi saya jelaskan dalam perkara ini saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz sampaikan 3 tadi? Kenapa Ustaz sampaikan 3? Kenapa Ustaz tak sampaikan 1 saja? Saya nak jelaskan, bila nanti tuan-puan sembahyang di masjid India, kebetulan yang bagi tazkirah itu ada ulama dari India, diterjemahkan, translate pakai bahasa Melayu, nanti dia jelaskan, apa kata ulama yang dari India itu bagi tazkirah? Kya hal hai tike coach buat. Ya bagai dia sampaikan. Kata dia bila kita sembahyang kita tak perlu lagi baca Fatihah sebab imam dah baca Fatihah. Nanti jamaah ni confused. Sebab selama ini dia tahu bahawa makmum ni mesti baca Fatihah. Kenapa ulama dari India ni kata tak perlu baca Fatihah? Tapi bila saya dah jelaskan di sini, mereka tidak akan saling menyalahkan. Oh, patutlah dia cakap tak perlu baca Fatihah sebab dia dari India dan India itu majoritinya adalah mazhab Hanafi. Apa maknanya? Dari maghrib ke isya 45 menit kaji fikah 4 mazhab. Yang kita amalkan tetap Syafi'i. Apa guna yang 3 ini? Supaya kita menghormati perbezaan kepelbagaian mazhab fikah. Saya alhamdulillah di Maghribi 2 tahun. Mereka mazhabnya Maliki. Di Kaherah pula masa tahun 1 belajar fikah kepada Syekh Najjar, Syekh Fatah Najjar. Mazhab dia Hanafi. Di kitab tu dia tulis, lelaki perempuan yang bersentuh kulit tak batal wuduk. Masa tu saya orangnya keras sikit. Buku tu masih ada di rumah. Saya tulis di situ, saya tak bersetuju. Dia cakap, lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit lamsur rajul lil mar'ah la yubtilul wudu. Saya tulis kecil di situ. La uwafik, saya tak setuju. Masa turun natijah memanglah gagal, tak lulus. Ulang balik tahun depan. Tahun depan jumpa dengan Syekh Dr. Rajai. Dia tulis, lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit batal. Inilah guru saya, kata saya. Tapi manakala kami tengok antara Syekh Rajai dengan Syekh Najjar, bila berjumpa dia salam, dia peluk. Kenapa mereka berkawan? Rupanya ini hanyalah perbezaan pada masalah fiqh saja. Ini kekayaan umat Islam. Kita mesti saling hormat menghormati. Tapi dalam pengamalan, saya tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Apa hukum bersalaman di antara sesama bukan mahram? Adakah pandangan ulama yang membolehkan bersalaman di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram? Saya sampai setakat ini bila ada yang nak bersalaman, saya selalu angkat tangan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan, li ayyuta'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu paku dari api neraka, khairun, lebih baik, min antamussa yada mar'atin la tahilu lahu, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Nabi Muhammad SAW pun tak memegang tangan perempuan yang tak mahram. Masa baiat dia angkat tangan saja, dia tidak bermusafahah, bersalaman. Tapi kami tengok Syekh Yusuf Qardawi bersalaman dengan perempuan, Syekh Ali Jum'ah bersalaman dengan perempuan. Dia ambil pendapat yang membolehkan bila tak ada nafsu. Saya ada nafsu lagi. Mereka ni ulama-ulama besar. Saya tak salahkan mereka. Mereka ulama, mereka guru-guru kami. Baca kitab fatwa mereka kami amalkan. 30 fatwa seputar Ramadan, itu saya ambil fatwa Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qardawi. Takkan saya salahkan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qardawi. Mereka ulama-ulama. Tapi saya pribadi pakai pada itu, saya tak salam. Maka selama ini bila ada jamaah salam, saya kata. Ada juga setengah orang bila nak salamin dia dah tua, nenek-nenek, dia kata haram. Bila anak gadis, tak apa. Ini jangan. Sebab itu maka kita jaga diri kita. Kita jaga sebab syaitan akan masuk. Bagaimana cara amalan untuk kita terus istiqamah dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan? Pertama, berjamaah. Jangan pernah selepas bertaubat sendiri. Mesti ada community. Ada community bikers, Islamic bikers. Ada community, macam-macam community. Ada di Riau, di tempat saya bagi tazkirah, macam-macam community. Mereka ajak saya, Ustaz Somad,
kita pergi ke sana naik ke motosikal. Okey, saya ikut. Sebab nak ikut komuniti mereka supaya mereka dekat lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Buat komuniti. Yang kedua, selalulah melihat orang mati. Sebab dengan melihat orang mati itu kita ingat mati insya-Allah. Man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha. Siapa yang menengok jenazah hingga disolatkan, lahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan. Siapa yang ikut menengok jenazah hingga masuk ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa 2 qirat tu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud. Masuk ke liang lahat, sambut jenazah, letakkan ke bawah. Yang belum pernah buat, rasakan. Naik ke atas, orang tanya, macam mana rasanya? Susah nak diungkapkan dengan kata-kata. Meleleh air mata. Saya letakkan jenazah itu ke dalam, dianjurkan supaya hidung itu dibuka, kain penutup muka ditempelkan, hidung ditempelkan ke tanah. Cuba kita bayangkan kalau kita lah yang menjadi itu. Masuk ke dalam lubang, hidung ditempelkan ke tanah, lepas itu ditutup dengan kayu, habis itu ditimbun, mereka semua balik dan kita sendiri dalam. Cuba bayangkan. Apa yang boleh menolong kita? Jamaah miti yang 1000 orang ni, ada tak yang nak mengawani saya agak semalam? Semua dah menggeleng. Oleh sebab itu maka sadarlah kita saat itu. Maka insya Allah selalu saya tiap bulan kalau ada kabar Ustaz Abdul Somad ini ada jamaah meninggal dunia, saya datang. Sebab ada nasihat. Orang tak bagi nasihat pada saya. Saya jumpa pada Habib, Habib bagi saya nasihat. Cukup sudah. Doktor bagi saya nasihat. Cukup sudah. Mana nasihat yang paling masuk ke telinga, ke hati? Nengok orang mati. Buka, tutup mukanya, cium. Sejuk macam ais. Saya selalu. Tapi yang cium ni sesama lelaki. Jangan bini orang pula cium. Oleh sebab itu maka selalu tengok orang mati. Wa kafa bil mauti wa aiza. Yang ketiga, tengok saudara-saudara kita yang istimewa, yang kekurangan. Sampai saya ke masjid, maaf beribu maaf, rupanya tangan dia bekas kena api terbakar. Dia angkat tangan dia berdoa lama. Saya di belakang. Saya tengok, ya Allah, aku yang sihat selama ini mengangkat tangan kejap je. Dia yang kau uji dengan begitu lama tangannya ke atas. Baru kita sedar. Banyak nasihat yang kita tengok tak tertulis di buku, bukan ada kertas, bukan ada dalam kitab, tapi kita tengok dengan mata kita sendiri. Banyak orang-orang yang kekurangan dari physically dia, tapi sesungguhnya batin dia jauh lebih sempurna daripada kita. Kita pula physically kita sempurna, tapi batin kita cacat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu 3, jaga jamaah, tengok orang mati, tengok orang yang kekurangan, insya-Allah kita akan istiqamah. Last. Kebahagiaan hakiki untuk diri saya apabila saya gembira dapat memudahkan orang lain. Soalan saya, apakah nilai kebahagiaan ini akan menjadi tidak ikhlas sekiranya ada insan mengambil kesempatan di atas kebaikan kita? Kita beramal hanya disuruh sesuai kemampuan kita. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlihim syirik. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Masuk masjid, masuk surau Al-Rahman, nak salat sunat tahiyatul masjid. Tengok kanan banyak kawan, tengok kiri banyak kawan. Tak jadilah. Kenapa awak tak jadi tahiyatul masjid? Saya takut dipuji kawan, riya. Jadi bagaimana? Laksanakan saja. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi dalam hati ada rasa aku lebih. Hilangkan. Yang tak boleh itu kita sengaja pesan ke kawan. Brother, aku nanti bila masuk tahiyatul masjid, tolong kau ambil gambar ya. Lepas tu kau masuklah dalam FB kau. Status. Aku nak tengok berapa like ini. Wal amal li ajlihim, beramal kerana orang lain, itu yang dilarang. Kita buat saja apa yang kita buat. Kerana kalau kita nak selamat dari kepentingan orang banyak, selamat dari cakap orang, kita tidak akan pernah beramal. Yakinlah itu. Pemuda-pemuda belia
Orang yang baru taubat pergi ke masjid, dipuji orang. Oh, awak rajin sekarang ke masjid. Esok dia tak ke masjid lagi, takut dipuji orang. Ustaz Somad, saya tak ke masjid lagi. Sebab apa? Takut dipuji orang. Pergi ke masjid, langkahkan kaki, pergi berinfak, senangkan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membahagiakan orang lain, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mohon bahan sumbangan tabung surau Ar-Rahman. Apa tanda orang bahagia? Maka dia membahagiakan orang lain. Apa tanda dia bahagia? Maka dia ikhlas memberikan apa yang boleh menolong agama Allah. In tansurullaha, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, memudahkan urusan kamu. Maka dia bagilah sebagian daripada hartanya, karena itulah yang akan kekal abadi. Kalau di dalam poket dia ada 1.000 ringgit, yang dia keluarkan 100, yang dia bawa mati yang 100 itu apa yang 1.000? Saya ulang sekali lagi. Kalau di dalam poket dia ada 1.000 ringgit, yang dia serahkan ke surau Ar-Rahman ada 100. Kalau dia mati, yang dia bawa yang 100, itu apa yang 1.000? Yang 1.000 itu akan tinggal, diambil ahli waris, habis. Maka serahkanlah sebanyak-banyaknya ke surau Ar-Rahman. Itulah yang akan Tuhan bawa mati, menolong. Tak percaya cakap saya, tunggu malaikat maut datang. Itulah mana iman, itulah iman. Simpan. Ustaz Abdul Somad, kakak saya itu, masa dia hidup dulu, bila dapat duit, dia beli emas. Bila dia dapat gaji, dia beli emas. Bila dia dapat, dia beli emas. Saya tengok, mata saya menengok emas dia satu cuci tangan. Tempat basuh cuci tangan tu, itu emas semua isi. Saya tanya, mana emas tu sekarang? Habis diambil laki dia untuk bini baru. Saya bukan nak takut-takutkan puan. Maka kalau ada emas-emas tu sekarang, bagilah ke surau Ar-Rahman. Kalau tak percaya, cubalah. Tuan-tuan dah siap kan? Mereka malu je sebenarnya. Sekarang boleh gelak, tapi di jalan dia berfikir, betul juga kata Ustaz. Tapi jangan sebab ni nanti balik berkelahi pula. Adinda, mana T.O. abang? Buatlah sendiri. Patut mata engkau tajam tengok gelang aku ya. Tidak, niat saya baik, bukan niat nak buat orang bergaduh. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah dan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minas su'ada al-maqbulin. Jadikan kami orang yang berbahagia kerana amalnya diterima Allah. La ta'ja'alna minal ashqiya al-mardudin. Jangan jadikan kami orang yang sengsara kerana amal tak diterima Engkau ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keridaan, keberkahan kepada seluruh jamaah warga MITI ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami dari penyakit riya, sum'ah, merasa diri lebih baik daripada orang yang lain ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami jauh daripada penyakit zahir dan batin. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah rezeki sehingga kami boleh berinfak, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum kami mati kerana banyak dosa. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan selepas mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Allahumma hawwin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut, manakala kami melalui sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, selamat ketika dihisab.
Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga bersama orang baik-baik. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Selepas kami mati, anak cucu kami yang hidup di atas dunia ini, jadikan mereka istiqamah dalam kebaikan ya Allah. Min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah rezeki kami sehingga kami boleh datang ke Baitullah haji dan umrah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki sehingga kami boleh berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala silap khilaf dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.